Negara kita yang seimbang dengan permodenan dan dalam masa yang sama tidak mengorbankan keindahan hutan semula jadi, menarik minat pelancong dari luar negara. Malah sektor pelancongan merupakan antara sektor yang paling tinggi dalam menyumbang kepada keuntungan negara. Namun di sebalik lembaran ini, terjadi kisah-kisah sedih yang menimpa kepada pelancong dan jasad mereka terus bersemadi selama-lamanya di bumi Malaysia. Kebanyakan pelancong amat menggemari aktiviti yang mencabar dan ekstrim untuk memenuhi tentatif apabila tiba di sesebuah negara. Kes kehilangan pelancong Australia Andrew Gaskell ini terjadi pada tahun 2016 sewaktu dia pergi hiking seorang diri di kawasan Taman Negara Mulu dan terputus hubungan. Dia datang ke Malaysia secara backpacking selepas dia berhenti kerja dalam industri kejuruteraan. Destinasi pertamanya adalah ke Sarawak selama 3 bulan sebelum membuat keputusan pergi ke Taman Negara Mulu. Semestinya keunikan Sarawak seperti etnik yang unik dan budaya yang mempesonakan menarik minat Andrew. Disebabkan dia mempunyai banyak pengalaman dalam aktiviti pendakian ini, dia yakin yang dia tidak akan sesat ketika melakukan pendakian di Taman Negara ini. Namun ketika pendakian, kejadian malang menimpanya apabila dia sesat. Menurut siasatan pihak berkuasa, Andrew tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk melakukan aktiviti di kawasan tersebut dan tidak mengikut arahan yang diberikan. Jadi Andrew tidak mendapat peta laluan yang betul dan menyebabkan dia redah sahaja kawasan hutan belantara itu. Selain itu, dia juga telah menceroboh ke satu kawasan yang telah ditutup dan beranggapan pihak perhutanan sengaja menutup laluan tersebut. Selepas 2 minggu Andrew sesat di dalam hutan, barulah anggota penyelamat menemuinya dalam keadaan kurus dan tidak bermaya. Selepas tragedi itu, dia menulis status di Facebooknya dan dia memohon maaf kepada semua orang kerana sudah menyusahkan banyak pihak dalam misi pencariannya. Kejadian kehilangan pelancong Finland Nikitin Alexis Ellis Valtteri terjadi awal tahun 2019 dan dia tidak dapat dijejaki selepas pergi ke air terjun kampung Asah Mukut di kawasan Pulau Tioman Rompin seorang diri. Apa yang menjadi misteri dan mencurigakan tentang kehilangannya? Sebelum dia menghilangkan diri, dia seolah-olah mengelak daripada dirakam CCTV sekitar kawasan penginapannya. Malah sebelum kehilangannya disedari, dia ada bertanyakan kepada penduduk kampung tentang arah menuju ke kawasan air terjun berkenaan. Tapi, pihak berkuasa yakin yang dia masih ada di kawasan itu kerana barang peribadinya termasuk pasport, visa kad dan duit ditinggalkan di tempat penginapannya. Cuma yang menjadi persoalan, mengapa dia mengelak daripada dirakam CCTV dan hilang selepas itu. Operasi mencari dan menyelamat sehingga terpaksa menggunakan khidmat anjing pengesan K9. Tidak ketinggalan juga beberapa orang kampung menggunakan bomoh untuk mengesan jejak kehilangannya. Tetapi kes ini senyap sampai sekarang dan mangsa masih belum ditemui. Kes kehilangan ini terjadi di Pulau Tioman pada tahun 2014. Gareth David Handley merupakan warga Britain yang juga menjadi sukarelawan di pusat santuari penyu Kampung Juara Pulau Tioman dan dia selalu melancong secara backpacker seorang diri. Sebelum kehilangannya, dia ada memaklumkan kepada rakan sekerjanya yang dia mahu pergi ke air terjun Lebok Teja dan akan balik semula sekitar pukul 2 petang. Tetapi itulah kali terakhir dia dilihat masih hidup. Malah keluarga Handley ini mendakwa pihak berkuasa Malaysia tidak serius dalam usaha mencari Handley, sampaikan mereka mendesak pihak berkuasa Britain untuk memberi tekanan kepada pasukan polis Malaysia untuk tingkatkan pencarian. Padahal pihak berkuasa Malaysia sudah menggunakan 7 ekor anjing pengesan untuk membantu operasi pencarian itu. Beberapa hari operasi berlangsung, akhirnya satu mayat yang sudah reput telah ditemui. Tetapi mayat susah untuk dikenal pasti kerana dokumen pengenalan dirinya tidak ditemui sehinggakan ujian DNA terpaksa dilakukan. Mayat sebenarnya ditemui dalam sebuah kolam beberapa meter dari tempat penyimpanan kayak di projek Juara Penyu di Kampung Juara Pulau Tioman. Ujian DNA mengesahkan mayat itu adalah Gareth David Handley. Kebanyakan pelancong yang datang negara kita ini memang sukakan aktiviti pengembaraan, pendakian dan juga trekking, seperti kes kehilangan Peter Hoverkamp di Taman Negara Mulu. Dia merupakan pakar dalam tumbuhan dan biogeografi yang memang secara aktifnya selalu membuat penyelidikan mengenai tumbuh-tumbuhan pakis.
Kes ini terjadi pada tahun 2019, sekitar bulan Julai. Dia hilang dengan pemandu pelancong warga Sarawak di dalam Gua Rusa, Taman Negara Mulu. Waktu membuat trekking dalam Gua Rusa, tiba-tiba banjir kilat. Jadi semua orang risau kerana dia tidak pulang ke penginapannya. Esoknya, lepas anggota mencari dan menyelamat melakukan misi mencari mangsa yang hilang, mereka berjaya menjumpai Peter Hovercamp. Malangnya dia ditemui sudah mati sebab lemas. Tetapi, pemandu pelancong yang bersamanya tidak dijumpai sehingga kini. Walaupun sebelum itu pelancong sudah diberitahu supaya tidak pergi ke tempat-tempat seperti itu semasa musim hujan, dia tetap pergi juga sebab melakukan penyelidikan bagi menerbitkan sebuah buku. Malah sepanjang hayatnya, Peter telah menghasilkan lebih kurang 70 buah terbitan. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Sebaiknya ikutilah peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan sesebuah negara. Setiap negara ada pantang larang yang perlu dipatuhi, terutama ketika meneroka hutan yang menyimpan 1001 kisah. Semoga apa yang telah terjadi dijadikan pengajaran kepada kita semua. Sekian, terima kasih.